Kembali kita ke rancangan Rampai Pagi tetapi segmen Sihat Minda. Dan jadi bila kita ni bercakap dengan Sihat Minda ni Fakrul, kalau kita ni lihat fizikal saja sihat tapi mental kita ni indah sihat, ianya kurang berfungsi. Jadi kalau boleh indah stabil gitu orang. Kalau boleh kita ni mau ya dua-dua sekali package. Kan kesihatan mental dengan juga kesihatan badan itu mesti ada kesinambungan. Dan apapun kalau kita ni berdoa, kita ni berdoa dengan keafiatan. Dalam singkat kata, afiat ini ialah mental sehat rohani dan juga sehat jasmani sebenarnya. Jadi pada pagi ini inilah yang akan kita bawakan ya. Kami memang sangat-sangat tertarik dengan tajuk yang dibawakan ataupun sesuatu yang dibawakan pada hari ini, Hari Kesihatan Mental Ibu Sedunia. Betul. Jadi merupakan satu ilmu kepada kita. Jadi kepada bis kita yang bersama, dengarkan dan juga kita disaksikan Rampai Pagi TV ini. Ini merupakan salah satu peluang kita ni bertanyakan kepada mereka yang lebih pakar lagi. Jadi bersama tetamu undangan kita iaitu Puan Nur Syahira Chua binti Muhammad Firdaus Chua, iaitu psikologis kesihatan awam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Terima kasih kerana mengundang. Bagaimana dengan sambutan raya? Up to date-nya sambutan hari raya tahun ini? Alhamdulillah, orang rasa a bit more selamat with endemic, and I think ramai families yang orang baru tak ada mini reunion so especially dengan saya sendiri pun dengan keadaan yang dengan patuh SOP, kita ni orang berdekatan dengan family-family yang terdekat lah, macam baru tak berjumpa. Alhamdulillah. Apabila kita ni berbicara mengenai mini reunion ini, kadang-kadang support tulang belakang kita ni ialah kawan-kawan ataupun keluarga dan sebagainya. Dan ini mempengaruhi kepada kesihatan mental juga sebenarnya. Dan apabila kita bercakap tentang kesihatan mental, specifically pada hari ini ialah mengenai kesihatan mental para ibu. Jadi mungkin dapat bercerita sedikit ya Puan ya mengenai kesihatan mental para ibu ini. Silakan. So, kesihatan mental para ibu ni ada satu hari yang dipanggil Hari Kesihatan Mental Ibu Sedunia. So, dalam Englishnya World Maternal Mental Health Day yang diambil sempena selalunya setiap hari Rabu yang pertama pada setiap bulan Mei setiap tahun. So, ia start ataupun ditubuhkan tahun 2016 oleh para profesional yang mendukung para ibu lah. Kerana oleh diketahui orang kesihatan mental ni pun jarang orang kan orang bercakap ataupun ada rasa malu ataupun stigma. Apatah lagi para warga ibu jarang kan orang admit tentang permasalahan ataupun struggles yang mereka lalui apabila menjadi seorang ibu ataupun dalam perjalanan menjadi seorang ibu itu. Jadi rasanya kalau saya sendiri untuk Rampai Pagi yang kita yang dari dulu Rampai Pagi ini selalunya katanya akan membincangkan mengenai dengan Hari Mental Sedunia, tapi jarang dibahagikan ada antara kategori-kategorinya. Tapi hari ini kita berpeluang. Jadi saya juga merupakan seorang ibu dan juga mempunyai ibu. Jadi ingin mengetahui lebih lanjut lagi. Dan ini kan sama-sama membantu. Jadi di sini ya Puan ya, mungkin apa sebenarnya antara kepentingan Hari untuk Kesedaran Kesihatan Mental para ibu ini? Okey, terima kasih Nurayatul. So, pentingnya tu adalah untuk meningkatkan kesedaran oleh kerana orang kesedaran tentang kesihatan mental tu masih kurang ataupun disalahfahami. Okey. Apabila kita ni bercakap tentang kesihatan mental ibu, kita ni kadang-kadang terfikir lepas orang beranak selalunya orang terfikir meroyan dia ataupun orang andangnya tu adjustment, orang after beranak andang banyak perubahan. Tapi kita ni kurang mahir ataupun kurang prihatin tentang apakah yang kita ni boleh bantu oleh para ibu, sama ada ya ibu yang first time mengandung ataupun berapa orang anak sedia melahirkan. So benda-benda ni pentinglah untuk kita ni sebagai masyarakat untuk ambil tahu dan pelajari untuk tingkatkan kesedaran itu untuk membantu mereka, insya-Allah. Okey, itu di antaranya. Dan memang pun daripada apa yang telah pun kita didengarkan tadi mengenai meroyan ataupun dan sebagainya. Ada yang ada kaitannya dalam istilah bahasa Inggeris postpartum depression.
depression. Yes. Dapatkah bercerita sedikit tentang itu? Okay, terima kasih. Soalan yang bagus actually, which is one of the condition yang kita ni panggil di bawah umbrella termnya ataupun orang Bawah payungnya lah tu. bawah payungnya perinatal mood and anxiety disorder. Okay, dalam Melayunya gangguan mood ataupun kegelisahan di kalangan para ibu bapa, ia bukannya ibu saja, ibu bapa pun ada juga yang mengalami gangguan mood setelah melahirkan anak ataupun sewaktu hamil tu, ya. And then ini termasuk juga warga ibu bapa ataupun couples yang trying to conceive, orang yang sedang orang inginkan anak lah. Okay. And then termasuk juga ibu bapa ataupun couples yang menerusi orang adoption ke apa. So depression, postpartum depression can happen within di kalangan warga ni lah. So dari segi orang ratio ataupun kadarnya tu, 1 di kalangan 5 orang wanita ataupun ibu banyak boleh juga mengalami kemurungan ataupun gangguan mood atau kegelisahan sewaktu hamil ataupun selepas melahirkan. Tetapi dengan topiknya pada hari ini mengenai Hari Kesihatan Mental Ibu Sedunia, adakah fokusnya hanya dengan ibu-ibu yang baru melahirkan ataupun ibu-ibu yang expecting mothers dan sebagainya, ataupun mungkin siapa saja yang bergelar ibu, yang mungkin saja ada anak seorang, dua, tiga ataupun sebagainya, ataupun difokuskan di segmen di Hari Kesihatan Mental Ibu Sedunia ni? Okay. I think to be specific, khususnya lah kalau jenis gangguan ini, selalunya kita ni merangkumi ibu-ibu yang hamil dan setahun ataupun 2 tahun setelah ia melahirkan. Okay. Itu khususnya. Tapi ada situasi ataupun keadaan di mana para ibu itu ada mempunyai risiko lain lah yang mungkin termasuk juga. Jadi di sini mungkin Puan boleh mengungsikan jenis-jenis kondisi yang boleh mengganggu kesihatan mental ibu ini. Macam ini lebih terperinci lah, kita ingin mengetahui. Ya. So berbalik pada apa yang Farul Razi mention, postpartum depression ini, ia adalah salah satu conditionnya. And then ada juga dipanggil perinatal depression, iaitu sewaktu kehamilan. Okay. Tapi sebenarnya sama, depression itu simptomnya tu ada persamaan. Okay. And then ada juga anxiety sewaktu hamil ataupun setelah melahirkan. Okay. So ada salah satu kajian yang dijalankan oleh research di US, dipanggil Wisner and team punya research, yang melihat kepada 100,000 wanita ataupun para ibu, dan di kalangan beribu wanita tu, I think about 21% of them yang mengalami postpartum depression setelah melahirkan. So itu kadarnya agak tinggi lah. And then actually kalau kita ni melihat ibu-ibu yang lepas melahirkan, 80% di kalangan mereka dalam let's say 2 minggu tu akan mengalami baby blues. Baby blues apa tu? Baby blues itu adalah salah satu perasaan ataupun keadaan ibu-ibu mengalami rasa macam down lah ataupun ada mood changes, tapi itu sebenarnya still normal within kadar 10 hari dalam 2 minggu tu lah. Tapi after 10 days or weeks itu, ia okay, mudah adjust sudah. Orang ia memberi perhatian arah anaknya, and then ia mampu membuat benda-benda yang orang menjaga dirinya dan anak dan keluarganya lah. Orang kembali normal selepas melahirkan. Tapi apabila lebih 10 hari sudah, ada ibu-ibu indah dapat get over the feeling satu, payah adjustment, and then orang ada perasaan untuk bonding dengan anak. So itu adalah salah satu gejala ataupun simptom apabila itu mungkin signal mother satu mengalami postpartum depression, especially melebihi 10 hari itu ataupun 2 weeks satu lah. So itu dikatakan mother tu mempunyai risiko ataupun simptom postpartum depression. Efek sebenarnya ni efek daripada kesan-kesan daripada postpartum depression ini mungkin dapat digambarkan daripada tingkah laku. Jadi mungkin saja dapat diceritakan sedikit apa agaknya tingkah laku yang menggambarkan postpartum depression. Kadang-kadang sebagai seorang suami yang baru anda tahu, kadang-kadang sebagai seorang rakan-rakan, ada kan rakan-rakan yang mempunyai new
new mothers, kadang-kadang ada rakan-rakan di jurang yang belum mempunyai anak dan sebagainya, Indah faham tentang kondisi ini. Apa gambarannya? Okey, saya akan menarik perhatian kita ni. Sebenarnya saya ada menyediakan slide untuk menandakan gejala-gejala ataupun simptom di mana penonton boleh ikutilah. So gejala ataupun simptom yang kita ni boleh ambil tahu adalah sebagai contoh perubahan mood arah ibu tu ataupun perubahan cara berfikir. Okey. So contoh berubah mood macam awal-awal jenis orangnya happy go lucky. So orang kalau time pregnant pun okey, dan lepas beranak ia macam dah ada mood, and then macam selalunya orang sugar ataupun down lah kuat menangis, and then caranya berfikir pun macam I cannot do this anymore ataupun aku dapat ni, ataupun mudah marah, mudah runsing. So itu salah a few symptoms lah yang boleh kita ni target sudah, ataupun ada clue-cluenya yang ibu ni mungkin memerlukan bantuan sokongan itulah. And then kurang minat, ataupun rasa numb, tak ada rasa apa-apa throughout the adjustment, ataupun ibu tu mengalami cabaran untuk menyusukan anak, menjaga anak ataupun menjaga dirinya. And then kadang-kadang ada terkilas balik ataupun orang flashback tentang proses kelahiran ataupun proses kehamilan diorang. And then ada some mothers yang mungkin kehilangan anak, mungkin terfikir ataupun terkanang. So these are just a few symptoms lah yang mungkin membantu para ibu dan ahli keluarga ataupun kawan terdekat mengambil perhatian tentang simptom-simptom ini yang mereka lalui, insya-Allah. Jadi itu antara gejala yang kita ni perlu tahu dan yang kita lah sebagai ahli keluarga perlu mengetahui dan sebagainya. Tapi kan kita juga ingin bertanyakan antara siapa yang berisiko, tentunya di antara yang baru menjadi ibu, yang sedang melahirkan ataupun baru akan mendapat anak dan sebagainya. Dan apakah antara faktor-faktor risiko mengundang sebenarnya kepada gangguan kesihatan mental ibu ini? Mungkin boleh Puan terangkan. Okey, terima kasih. So faktor-faktor risiko ni penting, kirakan yang membagi kita ni clue ataupun persediaan untuk mengetahui siapa yang lebih cenderung untuk mengalami perasaan ataupun perubahan gangguan mood sewaktu hamil ataupun selepas kelahiran. So ini especially para ibu yang mempunyai sejarah, orang sebelum yang hamil ke sebelum melahirkan sudah mempunyai sejarah gangguan kesihatan mental ataupun perasaan perubahan mood. Contoh yang mengalami depression ataupun anxiety awal sudah, ataupun dalam ahli lingkungan keluarganya sendiri ada sejarah depression or anxiety ataupun other condition lah. Contoh mungkin skizofrenia. Kalau kita ni fahami, kalau keluarga yang mempunyai sejarah, there is orang a possibility yang kita ni ataupun ahli keluarga kita ni lain mengalaminya juga. And then sejarah kencing manis ataupun masalah thyroid, because thyroid is related to hormone, especially mothers yang perubahan hormon selepas melahirkan ataupun sewaktu hamil boleh juga cenderung ataupun mengalami benda ni. And then syndrome premenstrual syndrome, PMS ni orang kita ni ataupun trauma, trauma termasuk penderaan ataupun trauma sewaktu hamil ataupun melahirkan. So ia boleh orang menimbulkan perasaan-perasaan yang unpleasant bagi para ibu lah. Other than that, masalah kewangan, masalah dalam keluarga ataupun para ibu tunggal, ibu yang muda, remaja ataupun kurang sokongan sosial. Kadang-kadang kita ni lihat keluarganya besar je, bahamah je tu. Tapi kita ni dah tahu tu orang on the surface. Luarannya sahaja. Tapi apabila seseorang tu mengalami perubahan hidup, kita ni perlu sokongan bukan sosial saja tapi emosi. So especially untuk para ibu apabila kita ni melahirkan atau suatu hamil, sokongan emosi itu sangat penting. Dari para suami, para orang ibu bapa, so grandparents lah tu maksudnya,
untuk menjagalah cara kita ni orang bersembang ataupun berinteraksi dengan bistorang because keadaan mereka sangat sensitif. Untuk agaknya untuk meleraikan masalah ini, kadang-kadang baru-baru ini saja kita telah mendengarkan untuk memberikan sokongan dan juga memberikan motivasi kepada para ibu dan juga para suami. Tetapi kadang-kadang ada akan hampir menghampiri toxic positivity kadang-kadang apabila kita ni terlalu nyatanya jangan tak kau matunya adang tak kau maning jangan takkan sedih. Agaknya itu merupakan satu motivasi yang berdekatan dengan toxic positivity. Adakah cara lain? Mungkin sahaja memberikan sokongan atau sokongan tetapi bukan dengan cara toxic positivity ini ataupun adakah cara lain untuk mengubatinya? Mungkin ada ubat-ubat yang tertentu seperti apa yang dikatakan oleh Puan tadi, ada kaitannya dengan thyroid, dengan hormon, kestabilan hormon dalam badan, mempengaruhi juga mental seseorang ibu dan sebagainya. Mungkin Puan dapat berkomentar tentang hal ini. Okay, two things there. Pak Razi mention pasal toxic positivity. So suatu raya mungkin ramai kita ni yang berisi kau sudah ataupun hanya kalau orang bertanya memang lumrahlah pertanyaan itu dibukakan tapi bagi orang-orang yang sedang menjalani fasa-fasa trying to conceive, ia mungkin salah satu soalan yang bukan agak positif. Betul. Dan mungkinnya orang boleh mengguris perasaan. Betul. So itu adalah salah satu benda-benda yang perlu kita ni ambil perhatian dan I think one of the formula ataupun one of the teknik untuk kita ni indah terus menjurus ke sana adalah tanya apa kabarmu. Betul. Secara simpelnya. Macam itu saja. Secara and then bagi orang-orang yang melalui fasa-fasa yang sensitif ataupun berkemungkinan berdepanan dengan soalan macam itu untuk kita ni membuat persediaan bersama ahli keluarga kita ni ataupun pasangan kita ni untuk berceritakan tentang apa kita ni rasa, okay, and then discuss apa yang perlu kita ni buat apabila kita ni dalam keadaan itu. Contoh kena tanya aku ataupun dapat doakan insya-Allah mudahan saja kita ni mendapat rezeki lah itu dengan secara pragmatik dan positif. Mungkinlah kadang-kadang ada juga cara yang baik kalau sudah rezeki akan datang, kalau indah ada indah apa macam tu artinya kita ni pasrah saja dengan keadaan dan menerima takdir nasib diri ni walaupun kita ni sudah berusaha tetapi yang menentukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau tanya baru seorang anak mau tambah lagi dua baru tambah lagi. Sebenarnya benda ataupun perkara sedemikian bukan sesuatu perkara yang mudah untuk kita diterima. Walaupun ia secara gurauan dan sebagainya, namun begitu ianya melibatkan kesihatan kita ni, kesihatan fizikal dan juga mental. Ianya agak sensitif sebenarnya. Tapi itulah kadang-kadang kita ni kalau berbicara terlepas pandang. Jadi apa sebenarnya yang perlu kami sebagai masyarakat ini perlu lakukan untuk sama-sama menjaga mental para ibu ni? I think salah satunya meningkatkan kesedaran dan kefahaman tentang isu-isu yang tadi discuss tadi and then untuk memahamkan bagi semua pihak benda ni boleh dirawat, ada rawatan dan ada bantuan. So bagi para ibu ataupun pasangan yang mengalami kondisi ini, insyaAllah ada bantuan dan rujuk kepada pihak profesional. Dan bagi keluarga yang terdekat adalah untuk memberikan sokongan dan untuk orang prihatin and also mindful kepada benda-benda yang kita ni tanyakan ataupun bincangkan untuk kebaikan sesama lah. Oleh kerana ini melibatkan bukan saja ibu tapi apabila kesihatan mental ibu itu terganggu, ia affect juga keluarga keseluruhannya. Dalam setengah minit kita akan bersama ni mungkin saja ada rumusan daripada Puan sendiri, apakah mungkin langkah-langkah yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan dalam menyedarkan masyarakat kita ni mengenai kesihatan mental para ibu? Okey, bagi para ibu wanita di luar sana yang mengalami orang tekanan perasaan ataupun emosi memerlukan sokongan, saya cadangkan untuk reach out
bercakap dengan ahli profesional. Ada talian 145, talian harapan di bawah Kementerian Kesihatan. Ya, okay, Alhamdulillah. Demikian tadi penjelasan mengenai dengan topik yang kita bawakan pada hari ini, segmen Sehat Minda, iaitu Hari Kesihatan Mental Ibu Sedunia. Itu sangat bagus untuk kita sebenarnya, kita selaku masyarakat dan juga ahli keluarga yang terdekat perlu menyedari dan juga Ketani periksalah diri Ketani, adakah Ketani mental Ketani sihat dan sebagainya. Itu perlu sebenarnya, dan kalau boleh Ketani bertanya, berjumpa kepada mereka yang lebih pakar. Sebelum itu, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Puan Nur Syahira Chua binti Muhammad Firdaus Chua dengan penjelasan yang telah pun diberikan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah ya. Sampai sebenarnya apa yang Ketani ingin ketahui Betul. mengenai dengan topik yang kita bincangkan pada hari ini, Hari Kesihatan Mental Ibu Sedunia.